بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله سيشرح الطلاب باب الهمز المفرد من الشاطبية ومن الدرة إن شاء الله تعالى. فليتفضلوا مشكورين. تفضل يا أستاذ خير الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini insya-Allah kita akan record baliklah bab hamzah mufrad. Kena tengah ke ahli kumpulan nama? Nama ahli kumpulan Azim, Khairuddin, Azim, Yusuf, bukan Azim, Azam, Firdaus dan Badu Amin. Jadi untuk pembentang yang pertama, tanpa melengahkan masa, saya berjemput Saudara Firdaus Razak. Mohon jangan lama-lama sangat sebab kita ada 40 slide, jadi ikan-ikan je. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mula dengan babul. Maksud hamzah mufrad di sini hamzah yang tidak bersama dengan hamzah yang lain dan dia terdiri daripada dua keadaan, iaitu sukun dan berbaris mutaharrik. Yang pertama, kita akan menerangkan hukum dan istisnat wa wash pada hamzah mufrad. Idza sakanat fa'am min al-fi'li hamzatin fawarshun yuriha harfa maddin mubaddila. Iaitu hukum wash pada hamzah mufrad, hamzah wash ibdal pada hamzah sakin dengan syarat huruf hamzah tersebut sakin atau mati. Yang syarat yang kedua, hamzah itu berada dalam keadaan fa fi'il, di tempat fa fi'il, dalam keadaan asma wal fa'il. Seperti contoh al-mu'minun. Al-mu'minun ni dia dalam atas wazan maf'alun, iaitu kita. Itu mata seterusnya siwa jumlatil iwa'i wal wawu anhu in. Iaitu was terkecuali ibdal 7 kalimah, iaitu tu'wi apa ni? Tu'wihi al-ma'wa, ma'wahu, ma'wahum, ma'wakum dan fa'wu. Tafattaha israt dhammi nahwu muajjala. Wash ibdal hamzah yang berbaris atas dengan dua syarat. Dia an yakuna fa'il fa'il, macam syarat yang utama tadi, dia dalam keadaan berada di tempat fa fi'il, dan sebelumnya dhammah hamzah baris atas, sebelumnya kena baris depan, iaitu dhammah. Seperti contoh muajjala, wash akan baca muwajjala. Dan lepas tu seterusnya kita akan ke mazhab as-Susi. Wa yubdalis susi kullu musakkanin minal hamzi madan ghairu majzumin uhmila. Dia Susi ni berbeza sedikit dengan was, sebab was hanya kat fa fi'il. Kalau Susi semua fa fi'il, ain fi'il dalam fi'il. Sebagai contoh kat fa fi'il, yakulun, Susi baca yakulun. Kat ain fi'il, baksa akan baca albasa. Lamul fi'il, faddaratum, faddaratum. Lepas tu istisna Susi kat hamzah sakin ada 5 keadaan. Yang pertama, ghairu majzumin uhmila, tasuk wa nasya situn wa ashrun yasya wa ma. Wa yuhayyi wa nansa'ha yunabba takammala. Iaitu yang keadaan yang pertama ialah
apabila hamzah itu majzumat dan dia ada tasuk, dalam perkataan-perkataannya adalah tasuk, nasyak, yasyak, yuhayyi, nansakha dengan yunabba. Contoh-contoh kita boleh tengok sendiri dekat slide ni. Sebab banyak sangat. Lepas tu wahayyi wa anbihum wa nabbi ba'arba'in wa arji ma'an waqra' salasan fahassila. Iaitu keadaan yang kedua, Susi tidak mengibdalkan, iaitu al-awamir, iaitu amar. Dan perkataan-perkataannya wahayyi ambihum wa nabbi arji dengan iqra'. Wa tu'wihi akhafu bihamzihi. Lepas tu ni termasuk perkataan yang seterusnya Susi tidak mengibdalkan, iaitu perkataan tu'wih. Tu'wih dengan tu'wihi, iaitu tu'wih dalam surah Al-Ahzab, tu'wihi dalam surah Al-Ma'arij. Wa ri'ya bitarkil hamzi yushbihul imtila. Perkataan seterusnya perkataan wari'ya, itu dalam surah Al-Maryam, surah Maryam. Lepas tu wa muqsadatun aw sadatu yushbihu kulluhu takhayyaruhu ahlul ada'i mu'allila. Iaitu ibdal, dia tidak ibdal sebabnya dia kalau ibdal dia akan menjadi perkataan lain. Gitu. Dalam kalimah muqsadah. Dan perkataan yang terakhir wa barikum bil hamzi hala sukunihi. Wa qala ibn Ghalbun biya'in tabaddala. Di sini Abu Amru dia ada dua mazhab, iaitu mazhab Qadir Ibn Faris dengan Ibn Ghalbun. Di sini mazhab yang pertama, kalimah bari'ikum tidak ibdal, tetapi dalam mazhab Ibn Ghalbun As-Susi dia ibdal. Okey, terima kasih kepada Saudara Firdaus. Jadi kita masuk ke matang yang seterusnya. Wa walahu fi bi'rin wa fi bi'sa warshuhum. Di sini yang khabar kalimah bi'rin dan bi'sa tu, wash dan susi ni dia ibdal. Maksudnya dia baca, contohnya baca macam bisa gitulah. Dan matang sebelah dia tu wa fi dhi'bi warshun wal kisai fa abdala. Pada kalimah az-zi'bu ada kalimah az-zi'bu, wash, kisai dan susi ni dia baca ibdal juga. Dia ada 3 tempat dalam surah Yusuf perkataan zi'bu ni. Okey, jadi matan seterusnya wa fi lu'lu'in fil urfi wan nukli syu'batun. Pada kalimah lu'lu'un, tak kira lah ada alif lam ke, tak ada alif lam ke. Kata apa? Syubah dan susi ni, dia akan baca ibdal pada hamzah yang pertama sahaja. Jadi contohnya macam lu'lu'un. Dan kita matang seterusnya. Wa ya'litkumud duri wal ibdalu yujtala. Pada kalimah yalitkum dalam surah Al-Hujurat ni, dalam surah Al-Hujurat ni, Abu Amru akan baca dengan ya'litkum. Dia baca ya'litkum maknanya tambah hamzah sukun situ. Dan pada kalimah tersebut juga Susi ni dia baca dengan tukar huruf hamzah tu kepada huruf mad. Jadinya ya'litkum. Manakala orang lain tu, kuat lain tu dia baca macam biasa. Ya'litkum. Tak? Okey. Dengar tak set ni? Okey, seterusnya.
wa warshun li'alla wan nasi'u biya'ihi wa adghama fi ya'i an-nasiyyu fasaqqala. Kalimah li'alla ni wash pada kalimah li'alla ni dalam surah Al-Baqarah, An-Nisa serta surah Al-Hadid ni dalam surah At-Taubah ni wash ditukar huruf hamzah tersebut kepada huruf ya. Dan kenapa bising nak tu? Siapa bising? Aizat tolong tutup mic Aizat. Tanya. Maaf, ada Jangan buat gitu. Apa kan? Okey. Kalimah an-nasi mana dah hadis? An-nasi. Kalimah an-nasi. Kalimah an-nasi huruf hamzah diibdal huruf hamzah kepada huruf ya, dan dia idgham huruf ya tu jadi macam tasydid lah gitu. Dia idgham ya tersebut kepada ya sebelum. Dan matan seterusnya wa ibdalu ukhra al-hamzataini likullihim idza sakanat azmun apa itu ni? Ka'adama uhila. Ini sebenarnya adalah kaedah lah. Kaedah. Jadi saya baca bahasa Melayu lalu lah. Maksudnya sekiranya bertemu dua hamzah di dalam satu kalimah ni, maka diibdalkan hamzah yang kedua kepada huruf mat. Mengikut baris huruf yang sebelumnya lah. Contohnya macam alif sebelumnya fathah. Waw sebelumnya dhamma. Dan yang terakhir huruf ya sebelumnya kena kasrah lah. Contohnya, contoh ada sini. Contohnya Adama jadi Adama. Dan begitulah seterusnya. Jadi setakat itu saja daripada saya. Seterusnya saya menjemput saudara Badrul Amin Al-Kelantani Ad-Duri Susi. Silakan. Dan depan so gini. Okey, depan. Di siapa Okey. Firdaus. Bukan aku, Firdaus. Firdaus. So lagi, depan lagi. So lagi. Macam ni. Ni maksudnya matan dulu pada lepas Hamzah Mufrad. Namanya pada Sakinah haqiqin himahu Astaghfirullah. Cek pasal ini yang alif ini aku. Sini dia kata yang aku dia baca tahqiq pada Hamzah Sakin. Ustaz Badrul. Ya Ustaz. يا أستاذ بدرون ليش؟ الصوت ليس واضح. ليس واضح. ada macam angin. ada macam لا أدري هل بسبب بدرول أو موجود إنسان آخر يفتح مايك. boleh aja ya. أوكي Ada تفضل. banyak je. أوكي Okey je lah. أوكي. Beres. Okey. Sini ni nak cakap pasal Yaqub dia tahqiq pada hamzah sakin sawaan kana fa'an atau ayinan atau lam kalimah. Mana kata Yaqub ni dia baca tahqiq lah. Pada hamzah sakin, tapi terkecuali pada dua kalimah, iaitu dua kalimah ya'jud dan juga ma'jud. Yaqub dia baca dengan ibdal. Seterusnya dia masuk pada mazhab Imam Abu Ja'far, sambungnya pada bait tatbik satu lagi, iaitu pada mata wa abdilan idzan ghairu anbihum manabihum fala.
Tengok pada mata tu dekat izan tu dia ada alif situ tu tanda ya Abu Ja'far lah. Abu Ja'far ni dia baca dengan ibdal pada hamzah sakin. Sawa'an kana fa'an aw inan aw lam kalimah. Tapi dengan syarat hamzah tu mesti sakinah sukunan aslian. Gitu. Jadi Abu Ja'far ni untuk pengetahuan semua, Abu Ja'far ni dia ibdal pada wasal dan juga waqaf. Dua-dua dia ibdal. Dan Abu Ja'far pun dia ada kalimah terkecuali juga. Dia tak ibdal pada hamzah, iaitu pada kalimah ambi'hum, nabi'hum. Tu qala ya Adam ambi'hum pada surah Baqarah, wa nabi'hum dekat surah Qamar dan juga surah Al-Hijj. Seterusnya, ini ini untuk perhatian, untuk sini kena teliti sikit lah. Sini dia nak bagi tahu bahawa Abu Ja'far bila hamzah berhati dengan sebab itika usakinai, dia tidak ibdal ketika waqaf dan dia ibdal ketika wasal. Contoh dia tu lah may yasha'illah. Itu bawah tu pula hamzah sukunan aridan dengan sebab waqaf, Abu Ja'far dia tidak ibdal ketika waqaf. Pada wasal dia ibdal. Seterusnya pada matan wariyan fa'adghimhu. Masih lagi duk bicara tentang Abu Ja'far. Abu Ja'far pada kalimah wariyan ni dia ibdal hamzah ya'an. Tuma adghama. Dia tukar hamzah pada ya, lepas tu dia masuk dengan ya hak sedia ada. Artinya riya dia akan baca dengan riya. Seterusnya karu'ya jami'ihi. Kalimah ru'ya pula Abu Ja'far tu dia tukar macam atas juga tadi kepada ya, lepas tu adrimhu masuk. Jadi ru'ya. Seterusnya ini berkaitan tentang hamzah mutaharrik, iaitu pada mata wa abdilan yu'ayyid jud wa nahwa mu'ajjal, iaitu hamzah berbaris atas selepas huruf, yakni sebelum huruf hamzah baris atas tu, huruf tu dia bagi depan. Macam contoh dekat mata tu dia bagi yu'ayyid. Jadi Abu Ja'far ni sini Ibnu Jamah sahaja hak ibdal. Kalau Ibnu Wardan dia tak ibdal. Dengan syarat sini syarat untuk ibdal dia adalah ke mana-mana pun hamzah tu mesti pada fa'il dan fa tu mesti bagi atas selepas sebelum hamzah bagi atas tu kena huruf hak bagi depan. Contohnya muajjala yu'akhidukum, baru dia ibdal. Tapi Ibnu Jamah je lah, Ibnu Wardan tu dia tidak ibdal. Seterusnya ni hamzah maftuh ba'da kasrah, iaitu hamzah baris datar sebelum dia tu baris bawah. Jadi Abu Ja'far dia akan ibdal kepada huruf ya. Sini ni dia ada kalimah-kalimah tertentu, boleh tengok dekat mata ada 3 berapa tu? 1 2 3 13. Ada 13 kalimah khusus ya. Boleh tengok dekat mata, 2 mata ni, kuri, ustuhzi, nasyiyah, riyah, nubawi, yubati, syani'ah, khasi'ah, muli'at, khati'ah, mi'ah, li'ah, muti'ah. Lepas tu kena perhati molek nombor 13 tu. Pada kalimah muti'ah tu, Abu Ja'far ni dia baca dengan 2 wajah. Iaitu tahqiq pun dia baca, ibdal pun dia baca. Tapi bacaan dia tu mestilah didahului dengan ibdal. Bukan kata tahqiq dulu dah. Dia ibdal dulu baru dia baca biasa. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Hazim. Okey. InsyaAllah pada baik yang seterusnya kita masih dalam bab berkaitan dengan hamzah.
dalam keadaan mutaharrik. Membahaskan berkaitan dengan jika hamzah dalam keadaan berbaris. Okey. Untuk matan ini wa yahzifu mustahzuna wal baba, maksudnya sekiranya hamzah itu berbaris depan dan sebelumnya berbaris bawah. Wa fiha hazfu fi jami'i mawadhi'iha. Maka dihazafkan semua hamzah pada semua tempat. Liqaulihi wal baba. Okey, yakni anna Aba Ja'far yanqil harkah hamzah madmumah ba'da kasr ila al-harfi alladhi qablaha. Maksudnya Abu Ja'far ni memindahkan baris yang pada hamzah depan tadi tu, baris depan pada hamzah itu kepada huruf sebelumnya dan membuang hamzah tu. Maka yang huruf sebelumnya tu jadi baris depan. Contohnya perkataan mustahzi'una akan jadi mustahzuna, al-khati'una, al-khatuna dan begitulah sehingga ke contoh yang bawah tu. Cumanya pada perkataan al-munsyi'una, okay, ada perbahasan pada matan seterusnya. Okay, next. Okay, pada matan ma'tataw yataw, okay, di sini dia menerangkan bahawa hamzah yang berbaris depan lagi, tapi sebelumnya berbaris atas. Maka dihazafkan hamzah itu, tapi dikekalkan lagi baris pada huruf sebelumnya tadi yang berbaris atas. Okey. Wa hadha hukmu mahsur fi thalath kalimah faqat. Tetapi hukum ini hanya pada 3 kalimah sahaja, iaitu tata'uha, iaitu pada surah Al-Ahzab ayat wa ardal lam tata'uha. Maka dibaca dengan tata'uha. Maksudnya just buang sahaja hamzah itu. Baris yang pada ta tadi yang baris atas sebelumnya itu kekalkan sahaja. Buang hamzah sahaja. Yang kedua yata'una wala yata'una, maka dibaca dengan wala yata'una. Next. Okey. Pada bait yang muttaka, okey, di sini dikata al-hamzu maftuh. Okey, sekiranya hamzah itu berbaris atas dan terletak selepas baris atas, okey, maka dihazafkan. Maka perkataan muttaka'an itu dalam surah Yusuf, falamma sami'at bimakrihinna a'tadat lahunna muttaka'a, yaqra Abu Ja'far bihazfi hamzah ma'a baqa' tanwin muttakan. Maksudnya dia kata Abu Ja'far ini buang hamzah itu dan mengekalkan tanwin itu. Okey, maksudnya lahunna muttakan. Kalau sambung baca dengan tanwin lagi, maksudnya muttakan wa atat. Tak ada lah muttaka'an wa atat. Okey. Yang ke seterusnya alhamzu, okey, baik khatina muttaki'i ula ka mustahzi. Alhamzu maksur ba'da kasrin. Maksudnya hamzah itu berbaris bawah dan terletak selepas huruf berbaris bawah. Itu sebelumnya baris bawah. Maka yaqra Abu Ja'far bihazfi hamzah fi salas kalimah faqat. Maksudnya Abu Ja'far ini menghazafkan hamzah pada 3 kalimah, iaitu khati'ina wal khati'ina al-ma'rifah wal munkirah taqra. Maksudnya tak kisahlah pada perkataan khati'in tu sama ada dalam keadaan ma'rifah, iaitu ada alif lam, ataupun dalam keadaan munkirah. Contohnya khatina ataupun al-khatina dalam surah Yusuf wal Qasas. Dan pada kalimah yang kedua iaitu muttaki'ina, taqra muttakina, seperti mana dalam surah Al-Kahfi, Sad, Tur, Rahman dan seterusnya. Yang ketiga kalimah al-mustahzi'ina, inna kafainaka al-mustahzi'ina taqra mustahzina. Waqad ja'a fi surah Al-Hijr. Okay, next. Okay, pada bait munsyuna khulfun bada, kalimah munsyi'unan. Okey, macam tadi kata ada perbahasan berkaitan dengan munsyi'una. Okey, di sini dikatakan munsyuna khulfun bada. Maksudnya ada kalimah munsyi'una di sini, iaitu antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Fi surah Waqi'ah ini
dia kata Ibn Wirdan. Ba tu adalah Ibn Wirdan. Dia kata yaqra' hadhil kalimah bi itsbatul hamzah wa hazfiha. Maksudnya Ibn Wirdan ni ada dua bacaan di sini. Wal hazfu wal muqaddam. Tetapi hazaf itu, buang itu adalah yang perlu didahulukan dahulu. Baca dengan hazaf dulu barulah isbat hamzah. Wa yaqra' Ibnu Jammas bihazfi hamzah qaulan wahidan. Adapun Ibnu Jammas baca dengan buang hamzah sahaja. Okey, baik yang bawah dia tu wajuz'an idghim ka hay'ah wan nasi. Kalimah juz'an qara Abu Ja'far bi ibdal hamzah zayan wa adghamha bil zay. Allati qablaha litusbih zayin wahidan musyaddadah. Okey, maksudnya kalimah juz'an ini Abu Ja'far baca dengan ibdal hamzah kepada ya. Okey, hamzah tu tukar kepada ya dan adghim, diidghamkan. Maka jadi seumpama macam kita baca musyaddad ataupun dengan sabdu, iaitu jadi juzza. Okey, bukan juz'a dah, jadi juzza, iaitu waqad ja'at fi thalath surah hiya Baqarah, Hijr, Az-Zukhruf. Contohnya minhun juzza, juzzum maqsum, min ibadihi juzza. Okey, pada kalimah hay'ah tabdil hamzah ya'an wa tudghim fil ya' allati qablaha fatusbih hayyah. Okey, hamzah itu tukar kepada ya. Jadi baca dengan hayyah, kahayyahi tayr. Hayyah. Daripada perkataan saya kahayyatil tayr. Okey, wa kadzalika kalimah an-nasi tubdil hamzah ya tudghim fil ya. Tukar hamzah tu kepada ya dan idghamkan dia. Jadi an-nasiyya. Amma kalimah hani'a, mari'a, bari'a, bari'un falaysa lahu fiha syai'un yaqra'uha Abu Ja'far bitahqiq hamzah. Maksudnya Abu Ja'far pada perkataan 4 tu, hani'a, mari'a, bari'a, bari'una, maka baca dengan tahqiq. Okay, next. Next. Okay. Pada bait wasahilan wa mudda'ud qara Abu Ja'far pada kalimah ara'aita al-masbuqah bi hamzah istifham bitashil baina-baina. Maksudnya pada perkataan ara'aita yang mana didahului dengan hamzah istifham, iaitu hamzah istifham tu di depan dia, kat depan tu adalah hamzah istifham. Maka hendaklah hamzah yang kedua itu dibaca dengan tashil baina-baina. Iaitu pada contohnya pada lafaz ara'aita baca dengan ara'aita, afara'aita, afara'aitum. Maksudnya yang depan tu hamzah tashil, tetapi hamzah istifham, yang ditashilkan adalah hamzah yang kedua. Qara'a Abu Ja'far kalimah Israil haitsu waradat bitashil wa lahu fiha mad wal qasr. Abu Ja'far juga baca pada kalimah Israil ini dengan tashil, iaitu dengan dua bacaan, iaitu dengan maddu wal qasr, iaitu Israil. Okay, panjang maddu, batu baul qasru, Israil. Okay. Terus seterusnya qara'a Abu Ja'far kalimah wa ka'ayyin bil maddi wa hamzah maksurah wa hazfi ya ka'in. Maksudnya pada perkataan ka'in, maka Abu Ja'far ini dia buang ya tu. Jadi baca dengan dan ditashilkan hamzah. Okey, ada baca dengan maddu wal qasru, baca panjang apa pendek. Contohnya wa ka'in ataupun wa ka'in. Okey, dengan tashilkan hamzah di situ. Okey, baik, seterusnya ma'allai qara'a Abu Ja'far kalimah wallahi biduna ya'in wallahi wa lahu fil wa hamzah waslan tashil ma'a madd wal qasr. Abu Ja'far ni pada kalimah allai, maka dibaca dengan tanpa, dia buangkan ya. Okey, dan ketika wasal dibaca dengan tashil. Wallahi isna, contohnya surah At-Talaq. Okey, adapun amma waqfan, okey, adapun ketika keadaan waqaf dibaca dengan tiga wajah, iaitu tashil, contohnya wallahi, ataupun dengan raum, wallahi, gitu. Dia ada maddu wal qasru ataupun wal wajhu tsalits. Okey, wajah yang ketiga adalah ibdal. Wallahi ma'a maddu mushabba'. وقد وقعت في هذه الكلمة في أحزاب مجادلة موضعين في الطلاق. Okay, next.
Okey, pada bait ha antum, qara Abu Ja'far kalimah ha antum di sini dengan isbat alif ha tanbih ma'at tashil hamzah antum. Maksudnya baca dengan tashilkan hamzah antum di situ. Ha antum kita tashil. Ma'al qasri. Lepas tu wahaqqiqhuma hala kalimataini, iaitu kalimatain, iaitu dua kalimah yang tadi tu, allai dengan ha antum tu, haitsu qaraihima Ya'qub. Okey, ada pun Ya'qub dia baca dengan tahqiq. Okey, pada perkataan ha antum dengan allai, maksudnya wallai dibaca dengan ada hamzah, dan antum dengan baca dengan antum, ha antum, bukan tashil, tahqiq. Lepas tu bait bawah li alla ajid, qara'a Abu Ja'far bitahqiq hamzah fil kalimah li alla mukhalifan li aslihi min riwayah Warsh. Okey, maksudnya Warsh dia berlawanan ataupun berbeza dengan Warsh, iaitu Warsh baca dengan ibdal di sini, iaitu li yalla, tapi Abu Ja'far dibaca dengan tahqiq li alla. Next. Okey, babun nubu'ati wan nabi abdil lahu, qara'a Abu Ja'far ibdal hamzah fi kalimah an-nubu'ah an-nabi'i anbiya'i. Maka sini dia berlawanan dengan Nafi'. Nafi' dia baca, hanya Nafi' sahaja baca dengan hamzah di sini ya. Maksudnya Nafi' baca dengan an-nabi, an-nubu'ah an-nabi'i. Adapun imam-imam lain, Imam Ja'far di sini dibaca dengan ibdal, an-nubu'ah an-nabiyina min ba'di al-anbiya'i. Okey. Adapun wadh-dhi'bu abdil fayajmula, maka dia kata qara'a khalaful ashir bi ibdal hamzah fi kalimah dhi'bu, baca dengan ibdal pada kalimah az-dhi'bu pada seluruh al-Quran waslan wa waqfan mukhalifan, berlawanan dengan hamzah yang baca dengan tahqiq ketika wasal dan ibdal ketika qaf az-dhib. Okey, next. Okey, khulasah berkaitan dengan hamzat mudghamah wal mahzufah musahilan li Abi Ja'far. Okay, ini adalah rangkuman keseluruhan berkaitan dengan hamzah tadi ya. Diidghamkan, dibuang dan ditashilkan. Okey, tengok untuk Imam Abu Ja'far. Ini yang kita bincang tadi ni. Kalimah. Okey. Dan tu ini jadual untuk memudahkan sahabat-sahabat semua. Buat rujukan lah. Sahaja saya serahkan kepada pengerusi majlis, pengacara majlis, sahabat Khairuddin. Assalamualaikum. Silakan Ajay. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita masuk ke bab yang seterusnya. Babun naqli harakati hamzah dasakini qablaha. Bab berkenaan dengan naqal daripada harakah hamzah kepada sakin qablaha. Bab ini khusus kepada Imam Warsh dan juga Hamzah. Bab ini akan menerangkan berkenaan an-naqal wa saktah wa tahqiq bagi harfu hamzah. Okay, seterusnya. Kita tengok ke matan. Wa harwik li warushin kulla sakinin khirin sahihin bi syaklil hamzi wahdhifhu mushila. Yakni Imam Warsh naqal pada harakah hamzah, yakni hamzah yang berbaris kepada huruf sebelumnya yang mati, kepada hurufnya sebelumnya mati. Okay. Lakinna bisyurut, ini dengan syarat yang tertentu. Yang pertama, ayyakuna harfus sakinan sahihan atau harfulin wa dakhulu tanwin fi hadha sakin aidan. Mestilah huruf itu huruf yang mati sakinan sahihan ataupun au harfulin, ini huruf waw dan ya yang mati sebelumnya berbaris atas. Dan termasuk juga kepada huruf tanwin juga
fi hadza sakin aidan, juga dikatakan huruf yang mati. Yang kedua, ayakuna sakin akhirul kalimah wal hamzu fil awal kalimah. Di sini dikatakan bahawa dia berada dalam dua kalimah. Dia berada dalam dua kalimah. Huruf yang mati itu pada kalimah yang lain, kalimah yang satu, dan huruf hamzah pula pada kalimah yang satu. Ada dua kalimah. Contohnya qad aflaha tu. Qad tu satu kalimah, aflaha satu kalimah. Yang ketiga, alla yakuna sakin allazi qabla hamzah min jama'. Imam Warsh tak naqal pada mim jama'. Pada mim jama' Imam Warsh tak naqal. Contohnya hurwimat alaikum ummahatukum. Alaikum ummahatukum. Jadi Imam Warsh tak naqal pada alaikum ummahatukum. Kita tengok contoh qad aflaha. Jika dinakalkan, jadi qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Pada yang tanwin pula, kufuwan ahad, kufuwan ahad. Itu antara contoh-contoh bagi Imam Warsh naqal. Seterusnya, wa an hamzatin fil waqfi khulfun, yakni Imam Hamzah ketika waqaf dia akan naqal seperti Warsh, tetapi bi khilaf lahul khulf. Poin yang pertama, wal khufu dairun baina naqli wa taraka. Ini Imam Hamzah ada bi khilaf, yakni naqal dan juga adamun ataupun tarakul naqal. Yang kedua, yazid li khalaf, yakni tambahan bagi Imam Khalaf pada wajah saktah. Ini bab pada wakaf Imam Hamzah wa Hisham. Pada bab seterusnya akan dibentangkan oleh kumpulan lain. Contohnya qad aflaha, contoh. Qad aflah, kalau pada wakaf sajalah. Qad aflah, qad aflah. Seterusnya, wa indahu rawa khalafun fil wasli saktan muqallala wa yaskutu fi syai'in wa syai'an. Di sini Imam Khalaf akan saktah pada wasal, ketika wasal. Seperti Imam Warsh naqal. Jadi jika Imam Warsh itu naqal pada satu kalimah, maka Imam Khalaf akan saktah pada kalimah tersebut. Wa huwa sakinu sahihan wa alif lam ta'rif idza ja ba'dahuma hamzah qata. Ini mestilah sakin sahih, huruf itu adalah mati, dan juga pada alif lam ta'rif selepasnya huruf hamzah qata. Contohnya wal ard, wal ard. Imam Khalaf baca saktah situ. Seterusnya wa yazid alaihi sakta alaihi syai'in wa syai'an. Imam Khalaf juga saktah pada syai'in wa syai'an. Ini adalah bab mazhab Khalaf an Hamzah mengikut tariq Abi Fatah Faris. Seterusnya, wa ba'duhum ladal lam lit-ta'rifi an hamzatin tala wa syai'an lam yazid. Makna di sini Imam Khalaf dan juga Khalad pada tariq Tahir Ibn Walbun pada sakin mausul atau alif lam ta'rif dan juga syai'in wa syai'an. Di sini ada dua. Yang pertama, Khalaf, Imam Khalaf dan juga Khalad ketika wasal mengikut tariq Tahir Ibn Walbun. Imam Khalaf dan juga Khalad akan saktah pada alif lam ta'rif dan juga syai'in wa syai'an. Dan mereka tidak mensaktahkan pada sakin mafsul. Contohnya wal ard, syai'an. Seterusnya yang kedua, Imam Khalaf dan juga Khalad ketika waqaf pada tariq Ibn Ghalbun. Ada tiga. Yang pertama, ketika sakin mausul lahuma naqal wa sakta. Contohnya, yang pertama itu naqal. Contohnya contoh wal ard itu walau.
Yang kedua, saktah wal ard. Okey, itu pada sakin mafsul. Yang kedua, sakin mafsul pula akan dibaca dengan dua, iaitu naqah dan juga tahqiq sahaja. Iaitu bacaan kalimah man amana. Man amana tahqiq, manaman. Jadi ketika wakaf sahaja. Kemudian ala syai'in wa syai'an. Yang kedua-duanya adalah naqah dan wa idgham. Ada dua cara bacaan, iaitu naqah dan juga idgham. Okay, naqal kalau syai'an, syaya. Idgham pula syayya. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah jadual berkenaan dengan Imam Khalaf dan Khalad pada saktah. Dia ada dua, iaitu mazhab Abi Fatah Faris dan juga mazhab Tahir bin Walbun yang diterangkan sebentar tadi. Itu saja. InsyaAllah diteruskan kepada saudara Firdaus. Seterusnya, walinafi'in lada yunusin alana bin naqli nuqila. Itu kalimah al-ana al-istifham fi surah Yunus. Nafi' dia akan naqal harakat pada hamzah yang kedua ni. Hamzah kedua. Perkataan asalnya al-ana. Tu jadi dua hamzah situ. Lepas tu bagi Qalun dia khilaf disebabkan dia ikut kaedah asalnya dia tidak menakalkan mana-mana ayat. Okey, ni antara tahriratnya. Qalun membaca dengan 3 wajah, iaitu ibdal hamzah tsaniyah, iaitu mengibdalkan hamzah yang kedua, iaitu al-an tu hamzah yang kedua dia buang dengan mat, dengan hukum mat. Maksudnya alana. Lepas tu wajah yang kedua ibdal hamzah sama juga. Dia cuma dia dua harakat. Yang tadi dua harakat untuk meraihkan hukum mat lazim. Yang kedua ni untuk maksudnya alana. Lepas tu dia tashil hamzah macam semua qura. Al-ana. Lepas tu wash dia wajah dia sama macam Qalun, cuma penambahan wajahnya ketika mat badal. Itu ketika al-an tu kita masa 6 harakat tu kita akan ibdal wash dengan 3 wajah lah, 2, 4, 6. Lepas tu kalau kita baca alana dengan 2 harakat, wash hanya akan baca 2 harakat saja. Alana dia punya badal. Dia tak baca badal 4 dan 6. Dan yang seterusnya yang tashil. Dia tashil dia badal 3. Maksudnya al-ana, al-alana, alana. Okey. Lepas tu sini macam dia punya rumusan. Qalun akan naqal hamzah kedua. Wash naqal hamzah kedua juga, cuma dia ada penambahan pada hukum mat badal. Khalaf dia akan saktah ketika wasal, dan Khalaf dan Khalad dia akan saktah ketika wasal, dan ketika wakaf Khalaf akan baca 2 wajah di sini, iaitu naqad dan saktah. Khalad dia akan Khalad dia ada 2 mazhab sini, iaitu Ibnu Ghalbun dia akan naqad dan saktah seperti dengan Khalaf. Lepas tu mazhab Tariq Abil Fatah Faris dia akan tahqiq pada wasal dan naqal pada ketika wakaf. Okey, yang kalimah seterusnya adanil ula pada surah An-Najmi.
Wa qul adanil ula bi iskani lamihi wa tanwinuhu bil kasri kasihi dhallala. Di sini kita dapat dua rumus iaitu huruf kaf dan huruf dha, iaitu Ibnu Amir, Ibnu Kasir dan Al-Kufiyun. Dia akan membaca dengan tanwin dan sukun pada huruf lam ta'rif. Dan apabila Al-Kufiyun kan termasuk Hamzah dan Kisai, di situ ada hukumnya, hukum imalah di situ. Maksudnya akan dibaca adanil ula. Lepas tu wa adghama baqihim wa bin naqli wasluhum. Dan baki di sini adalah Imam Nafi' dan Abu Amru. Di sini dua akan dibaca idgham pada perkataan tanwin tadi tu, maksudnya yang kasih dhallala dia tanwin, tapi akan bagi Nafi' dan Abu Amru dia akan bertukar ke tanwin, ke idgham. Idgham pada masuk ke huruf lam, mana qal harakah. Sepertinya adallula. Bagi Qalun dengan Abu Amru dia khilaf juga sebab asalnya mereka tidak nakal. Wa bin naqli wasluhum wa bad'uhum wal bad'u bil asli fuddila. Yaqalu wal basri. Okey, di sini kita akan bahaskan apabila kita mulakan ayat kita dengan perkataan al-ula. Di sini Qalun dengan Abu Amru dia akan baca dua wajah, iaitu seperti asal al-ula, iaitu wajah yang afdal, iaitu dengan naqal alula ataupun lula. Tapi di sini belum mutamat lagi dia punya ni. Kita ada pembahasan seterusnya. Lepas tu bagi wash, dia tidak harus untuk bermula dengan perkataan al-ula sebab asalnya dah memang dia naqal. Dia akan baca alula ataupun lula. Okey. Wa tuhmazu wawuhu liqaluna halan naqli an wa mawsila. Itu Qalun dia akan menambahkan huruf hamzah dekat huruf waw tu. Sama ada dia wasal ataupun kita bermula perkataan al-ula tadi tu. Seperti lu'la, al-lu'la. Okey. Cuma pada perkataan al-ula dia tak tambah. Okey, wa tabaddan bi hamzil wasli fi naqli kullihi wa in kunta mu'taddan bi 'aridhihi fala. Okay, yang ni kita sedia maklum macam biasa kalau semua qura' selain daripada wash kita akan baca al-ar. Akan mati huruf lam ta'rif tu. Al-ar al-akhirah. Okey. Okay, jadinya kesimpulan daripada yang daripada bait adanil ula tadi tu, di sini maksudnya kasih dhallala dia akan ketika wasal adanil ula dan bermula al-ula. Bagi Qalun dia wasal dengan adal-lu'la apabila ibtidak perkataan al-ula dengan tiga bacaan al-ula, al-lu'la, lu'la. Bagi Abu Amru wasal adallula. Adallula. Dia ada wajah taklid di situ. Mulanya al-ula, alula, lula. Bagi was adallula. Lepas tu dia ada badal maksudnya adallula, adallula. Ibtidak dia baca sama juga alula, 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 alula dan pada 4 dan 6. Okey, seterusnya wa naqlu ridan an nafi'in. Pada kalimah ridaan pada surah Al-Qasas, Nafi' dia naqal harakatil hamzah ila dal dan hazaful hamzah. Maksudnya fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Nafi' akan baca ridan yusaddiquni. Lepas tu
bakun akan bi'adamin naqal. Maksudnya rida an yusaddiquni kecuali hamzah ketika waqaf. Dia akan mengikut seperti Nafi'. Rida yusaddiquni. Rida. Okey, kalimah seterusnya wa kitabiyah bil iskani an warshin asahhu taqabbul. Pada kalimah kitabiyah inni dhanantu. Was di sini baca dua wajah, iaitu wajah yang pertama disukunkan ha dan tidak menakalkan hamzah ke huruf ba tersebut. Itu wajah yang sahih lah. Maksudnya kitabiyah inni dhanantu. Wajah yang kedua macam biasa dia menakalkan hamzah itu ke bariskan huruf ha tu kitabiyahinni dhanantu. Dan sini kita akan lihat kalau kita baca dua wajah ni dia akan berkaitan dengan ayat seterusnya iaitu ayat yang ke-28 pada perkataan maliyah halaka anni sultaniyah. Okey, maksudnya kalau contoh kita baca wajah yang pertama tadi bagi wash kitabiyah inni dhanantu dengan kita tidak nakal maka wajib izhar ha dengan saktah iaitu maliyah halaka. Okay. Yang terakhir wajah yang kedua apabila kita nakal pada perkataan kitabiyah ini tu wajib idgham bagi was iaitu maliyah halaka. Okay. Seterusnya saya kembali kepada Khairul Azam untuk seterusnya. InsyaAllah. Ada baik. Wala naqala illa la'ana ma'yunusin bada. Ini tengok poinnya tu. Imam Ibn Wirdan ini naqal pada dua tempat. Al-anu pada dua tempat iaitu istifhamiyah wal khabariyah. Okay, di sini dia berbeza. Imam Wirdan berbeza pada asal ini riwayat qalun. Kerana qalun hanya naqal pada al-antun pada istifhamiyah sahaja. Ini pada surah Yunus. Dia tidak Imam Qalun ini tidak nakal pada al-an pada khabariyah. Yang poin yang seterusnya itu Ibnu Jammas tidak baca nakal pada dua-dua. Ini al-an istifhamiyah dan juga khabariyah. Contohnya kita tengok mawadi' al-an khabariyah. Mawadi' al-khabariyah. Qalul ana ji'ta bil haqq. Okay. Jika dibaca tahqiq qalul ana ji'ta bil haqq. Okay, naqalkan qalul ana ji'ta bil haqq. Adapun yang mawadi' al-an istifhamiyah ni yang diterangkan oleh saudara Firdaus yang dibacakan dengan tiga wajah. Okay. La ibdal alana itu tashil. Alana seterusnya. Warid'an wa abdil amma. Ini Imam Abi Ja'far naqal dan juga ma'al ibdal. Naqal ma'al ibdal pada suratul Qasas. Fa'arsilhuma yarida an yusaddiquni. Ini bacaan tahqiq. Ke Imam Abi Ja'far akan baca rida yusaddiquni. Rida yusaddiquni. Okay, di sini dia berbeza dengan Imam Nafi' kerana dia menambahkan ibdal. Kerana Nafi' tidak hanya naqal saja dan tidak ibdal. Okay, baik yang seterusnya. Mil'u bihin kula. Di sini Imam Ibn Wirdan akan naqal pada ketika wasal dan juga waqaf pada kalimah mil'u pada surah Ali Imran mil'ul ardi zahaba. Ke Imam Ibn Wirdan akan baca mil'ul ar. Okay, seterusnya ministabrakin tibun. Imam Ruwais
akan naqal pada surah Rahman. Muttaki'ina ala furushin batainuha min istibrak. Imam Rais ni akan baca ministabrak. Ministabrak. Okay, seterusnya wasalma' fasafasha. Imam Khalaf Ashir akan naqal pada fi mawadi' iaitu was'ali fas'aluhun fas'alu pada setiap tempat ini. Maka Imam Khalaf Ashir akan baca fasal fasaluhun fasalu seterusnya. Seterusnya ini adalah jadual berkenaan bab naqal pada kitab Durrah yang telah dibincangkan tadi. Dan ada bait setengah lagi itu akan termasuk pada bab yang seterusnya, bab waqaf Imam Hamzah dan Hisham. Wallahu a'lam. الحمد لله، جزاكم الله خيرا كثيرا. درس طويل ولكن جيد، الحمد لله. بارك الله فيكم وشكرا لكم، وإن شاء الله إلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله شيخ. InsyaAllah. InsyaAllah.